Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, topik pada malam ini ialah adakah microwave oven membawa bahaya ataupun sehinggakan orang kata boleh bawa kanser pun. Jadi topik ni topik yang mustahak, walaupun you pernah dengar sampai orang kata kat Japan kan, kerajaan Jepun dah buang semua microwave, betul ke tak betul. Itu kita kena jangan dengar aje social media sekarang ni macam-macam dia punya fake news ataupun betul punya news. So nak tahu tak tahu, kita kena buka minda kita dan kita dengar elok. Okey, ada setengah orang kata 50-50, ada yang bahaya tak bahaya, ada setengah orang kata tak apalah, hari-hari saya duk pakai tak gaduh apa pun, sampai kelar ni pun saya sihat walafiat. Okey, jadi kita bahas pada malam ini sehinggakan you puas. Di hujung rancangan kita you akan dapat jawapan dan kita sama-sama puas hati. Okey, semuanya berdasarkan kepada sains, tak bolehlah kita pakai hentam kromo je. Baik, sambilan kita tengah tekan share sekarang ni, tekan share belum, like dan love, kita bagi beberapa benda yang you jangan masak dalam microwave. Bukanlah maknanya microwave tu elok ke tak elok, tapi saya bagi mukadimah dulu. You jangan masak sayur-sayur microwave ni pakai kepada kale. Mak Saleh yang suka makan kale, dia kata kalau dia microwave hilang dia punya iron dan magnesium. Itu dari segi zat makanan dia. Okey, nombor 2, kalau you suka makan roti, jangan microwave roti tu, sebab roti tu kalau microwave lebih sikit daripada yang sepatutnya, especially kalau you reheat pula tu, dia akan jadi macam batu. So tu apa orang panggil roti. Satu lagi, eggs, ni telur yang belum pecah semua ni lah, belum dibuat omelette semua tu, yang masih lagi mentah, telur jangan masuk dalam microwave, nanti boleh meletup. Telur tu memang boleh meletup, tetapi yang takutnya meletup microwave punya oven tu sendiri. Satu lagi, kalau you ambil frozen meat, daging yang dah dibekukan, jangan terus masuk ke dalam microwave. Okey, bahaya, sebab dia ada bahagian-bahagian yang tak masak dan sebagainya, dan you anggapkan dah masak, rupa-rupanya dia masih lagi tak masak, sebab ada teknologinya yang tidak perfect kadang-kadang dari segi microwave-nya tu. Itu menyebabkan boleh ada bakteria. Okey, belajar. Seterusnya, zaman COVID sekarang ni ramai yang masuk microwave depa punya depa punya mask. Yang tu saya rasa tak betul lah, Hana. Takut apa nanti? Takut terbakar you punya bahan-bahan mask tu, ataupun kadang-kadang yang ada pin, ada besi dan sebagainya tu agak bahaya. Okay, so please jangan buat benda-benda tu semua. Alright, sekarang tiba masanya saya explain apa itu microwave dahulu sebelum kita cerita pasal oven. Boleh? Supaya you dapat gambaran yang jelas dan you tidak buntu fikiran you kan, apa benda ni microwave ni sebenarnya. Okey, macam ni, dalam dunia ni ada wave, gelombang. Tuhan bagi, ada fitrahnya, ada yang alaminya, ada yang memang banyak sekarang yang manusia buat. Kita mulakan daripada yang fast frequency. Kalau yang laju betul-betul dia punya gelombang dia tu, dia punya cycle per second tu, datangnya daripada cosmic rays. Ini Tuhan dah siapkan daripada kosmik, daripada cakrawala semua tu. Lepas tu ada yang lagi yang agak bahaya, namanya gamma rays. Lepas tu turun yang kita pergi hospital yang manusia suka buat, nama X-ray. Lepas tu barulah UV. Kan UV light saya selalu cerita ada yang bahaya, ada yang very good untuk vitamin D dan sebagainya. So sampai takat ni you boleh faham tak? Ada yang dah tak boleh kita guna langsung secara bila-bila masa kita suka, especially X-ray. Kalau tak perlu jangan buat langsung, sebab semua ni X-ray ke atas penyebab kanser, itu confirm. Okey, tak payah kita gaduh lagi dah. Sekarang bila kita turun kepada pelangi tu maksudnya rainbow, warna visible maksudnya yang boleh nampak, warna-warninya tu visible light. Jadi cahaya tu boleh nampak seperti red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet kan, pelangi you tahu kan. Yang ni dia punya range tu, takat tu yang kita nampak secara mata kasar ni you rasa macam dah nampak banyak, tapi yang lebih banyak you tak nampak tadi tu X-ray, gamma rays, cosmic ray, UV light pun kadang-kadang you tak perasan pun, betul tak? Tapi bila dia mula gelombang dia rendah sikit, dia punya frekuensi
frekuensi tak cepat sangat, dia lembut sikit. Dia sampai kat sini dia lagi slow. Bila sampai ke bawah daripada infrared, pernah dengar infrared kan? Selalu kita main sauna infrared lah, lampu infrared nak bagi baik semua badan pakai infrared kan. Itu pun lampu-lampu merah tu jaga baik-baik. Kalau over pun tak boleh. Kalau betul boleh jadi rawatan pun. Tapi yang bagus sikit ialah kalau betul kita pakai, dia akan mengeluarkan tenaga yang rapi seperti microwave. Kalau tak betul, dia boleh membahayakan. Jadi malam ni you kena dengar dua belah pihak. Jangan nak taksub kata no problem langsung, ataupun semuanya bahaya, jangan tempur langsung. Malam ni kita kena bijak sikit. Seterusnya lepas microwave ada lagi yang dipanggil radio wave. Jadi yang kita duk dengar radio kat, sendiri punya ataupun dalam kereta ataupun kita pasang semua tu, itu dia panggil gelombang yang lebih rendah, radio wave. Handphone dia atas daripada radio wave, dia bawah daripada infrared sedikit. Jadi antara handphone dengan kita punya radio wave, kat situ dia punya dipanggil microwave oven punya gelombang. Dia main 2.4 GHz. Dia ada dia punya hitungannya 2.4 dia punya gigahertz tu adalah microwave yang dibenarkan untuk dipasarkan untuk kita pakai. Saya rasa banyak rumah ada, semua kedai restoran wajib dia orang ada, takkan tak ada. Dan seterusnya bila bawah lagi yang orang perempuan duk pergi ultrasound dan sebagainya kan, nak tengok baby dan sebagainya, kalau kita pun sakit kan, hospital kan, itu dia turun bawah pada radio wave. Faham tak? Kat sini okey. Dan bawah lagi ECG. Pernah dengar ECG? Kita kan manusia ada elektromagnet juga, ada electricity juga. Kita pun lepaskan pancaran elektriknya tu, electromagnetic frequency tu yang bawah daripada sekian-sekian lah, rendah dunia kita, bumi kita, ataupun hutan-hutan belantara yang nyaman, yang orang kata hutan-hutan yang liar tu, yang tak ada orang ganggu apa-apa tu, hutan-hutan pelihara semua tu, itu lebih kurang 10-15 Hz sahaja. Dia punya gelombang dia. Sebab tu you pergi ke sana, you rasa nyaman dia, betul tak? Faham? Baik, jadi anda dah dapat gambaran yang luas. Kita fokus balik pada microwave. Ingat microwave adalah dia yang wave yang tidak ionizing. Maksudnya dia tidak mengganggu sel-sel kita sehinggakan boleh menyebab kanser dan sebagainya. Tetapi kalau salah gelombang dan tak tutup betul, nanti saya cerita oven-oven tu semua, dia boleh menyebabkan masalah. Boleh faham? Atas pada UV light dan sebagainya tu semua tu memanaskan. Termasuklah tadi infrared pun dah boleh panaskan. Okey, jadi malam ni kenapa orang cerita sangat tentang microwave ni? Sebab dia bila microwave tu kita switch on, bila kita switch on, dia melepaskan microwave yang saya kata 2.4 gegaran dia tu, gelombang dia tu. Dan bila dia kena makanan, dan setiap makanan tu mau tak mau sikit sebanyak mesti ada orang panggil water molecule, ada H2O. Okey, sekering-kering kek ke biskut apa pun, dia ada moisture dalam, sekecil mana pun cukup. Bila dia masuk wave ni, gelombang ni, nanti dia akan mengubah H2O di dalam makanan kita. Terutama sekali kita cerita pasal makanan lagi ni, betul tak? So makanan kita tu dia akan orang kata ada oscillation. Jadi osilasi ni naik turun bolak-balik dia punya H2O tu. Okey, H ada 2, O ada 1 je tu. Bila dibantai dengan radiation ni, dia bergolak lah. Bila dalam pergeseran ini dia mengeluarkan tenaga. Jadi tenaga itulah yang panas. Dan sebab tu you tengok semua microwave dia berputar tak? Dia pusing kan? Kenapa dia tak statik je macam tu? Kan bila you tutup aja pintu dia pusing kan? Sebab apa? Dia nak bagi even cooking. Kalau dia statik, wave tu dia kan naik turun, wave dia gelombang kan. Kadang-kadang dia ada yang panas, kadang-kadang ada yang sejuk. Sebab tu kadang-kadang kalau you salah-salah bulan, you tempat pegang atau mangkuk dia tu rasa tak berapa panas sangat kan. Tetapi dalam roti you, kek ke, makanan-makanan you kan, daging-daging you tu kan dia panas gila. Pasal apa? Konsepnya ialah dia masuk ke dalam makanan, daripada dalam keluar dia punya panas, heat dia tu. Okey, so daripada radiation jadi panas macam masak.
Okey, baik. Sekarang tiba masanya kita nak bagi alasan sama ada boleh pakai ke tak boleh pakai lagi microwave ni. Nak buang ke tak buang. Okey, baik. Nombor satu ialah bila air tu dah bertukar wajah dalam makanan kita, okey, kita tahu sangat-sangat kalau kita lama sangat dia punya radiation tu, dia akan menukar protein dalam makanan kita tu dan orang putih panggil denature, dia merosakkan protein. Itu kelemahan radiation atau microwave kalau terlalu lama. Tapi kalau ikut dia punya timer dia, bawah pada katakan 30 saat dan sebagainya kan dah ada dia punya sekian daging kena berapa lama, kalau makanan lain berapa lama, dia semua ada dia punya aturan dia. Jadi yang penting ialah kajian telah dibuat, the Harvard Medical School mengatakan semua jenis makanan yang dimasak ada penukarannya protein yang berlaku ataupun molekul-molekul atau chemistry reaksi di dalam makanan tu. Jadi bukan radiation sahaja ataupun microwave sahaja yang menyebabkan penukaran sama ada vitamin dan mineral tu boleh dipertahankan atau tidak. Dia ada 4 faktor apabila makanan ataupun minuman kita, jaranglah orang masuk minuman kat situ kan, microwave tak. Tetapi yang pentingnya ialah nombor satu, terlalu lama masakan. Jadi tak kira lah microwave ke ataupun masak atas stove dapur biasa ke ataupun atas steamer, kita buat steam saja ataupun kita bakar, kita salai semua tu, atau sekarang ni air fryer, betul tak? Nombor satu, terlalu lama. Tak kira microwave atau apa pun, kalau terlalu lama tetap makanan kita boleh jadi rosak. Nombor dua, disebabkan panasnya terlalu tinggi. Maksudnya suhu dia. Kalau terlalu tinggi, maklum sajalah kan, kalau lama sangat you kata rebus, boleh rosak walaupun herba yang cantik-cantik semua tu. Nombor tiga, kalau kita buat sampai jadi rentung, sampai jadi apa? Sampai jadi terbakar lah kan. So this one also menyebabkan rosak makanan kita. Dan sehingga kan boleh menyebabkan kanser pun, bukan daripada microwave sahaja. You dah nampak jawapan dia kan. So ramai orang cuma menuduh microwave is bad, tapi dia orang tak faham faktor-faktor yang keempat pula ialah kalau you masukkan makanan kita terlalu lama rendam dalam air, sebab banyak vitamin-vitamin yang water soluble yang larut dengan air seperti apa, vitamin B dan C langsung masuk ke dalam dalam sup tadi, dalam air tadi. Kadang-kadang sambilan tu you tak minum pula sup, kadang-kadang kita buang pula air tu kan. Jadi daripada air tu sebenarnya vitamin tu dah hilang, ada mineral dah hilang. Jadi jangan cuma fokus kepada microwave sahaja. Baik, apa yang menyebabkan microwave ni jadi tak boleh dipakai dulu. Lepas tu saya kata kenapa dia boleh dipakai. Okey. Nombor satu, disebabkan oleh quality. Ini dia. Kalau kualiti microwave ni tidak ada standard, maksudnya tidak ada PIY daripada macam kita ni, daripada SIRIM lah katakan, okey, tidak di-approve oleh katakan FDA ke, ada dia punya standard, every negara dia kena ikut kan. Yang tu memang bahaya besar. Sebab apa? Microwave ni you bayangkan macam handphone juga, okey. Dia sebenarnya walaupun belum sama kuat dengan handphone, sebab handphone dah nak pergi 4G 5G dah kan. Dia lebih tinggi dia punya frekuensi. Lagi tinggi frekuensi, lagi tak elok untuk badan kita. So apa pun saya nak bagi tahu ialah apa tadi, jangan sampai kualitinya tak terjamin. Kalau dia kata cuma boleh tahan 10 tahun, 10 tahun je. You jangan nak simpan mesin tu lebih daripada 10 tahun. Ataupun kalau you nampak dia rosak, okey, sebab saya nak bagi tahu nanti bila terlalu lama you pakai, kalau terutama sekali katakan you owner restoran lah, you buka tutup, maklumlah you kerja kedai makan, betul tak? Jadi you every minute you nak kena microwave saja. So kalau ada ketirisan ataupun ada kebocoran mana-mana, that is very dangerous. Pasal apa? Dia bila tutup, dia off microwave tu, tetapi kalau dia buka, automatic dia off juga kan. Masa you tutup, you on kan dia on. Tapi bila you buka, dia automatically pintu tu kalau terbuka ataupun you tekan bagi dia buka, dia off, tak ada microwave tu. Tetapi kalau semasa dia on, you tak tengok dia punya lining ke, dia punya ni lah macam ada getah ke kan. Dia ada special orang panggil penampan dia tu. Kalau kat situ ada kebocoran,
memang you cari naas. Itu bahayanya. Okey. Kalau you merasakan dah lama you buat kerja dengan microwave, katakan you kerja saya kata tadi kedai makan, atau you buat kenduri ke apa, you terpaksa kena duduk lama sikit berjam-jam nak kena bagi orang makan dan sebagainya, you kalau ada komplain ada kelesuan, ni tanda-tanda yang you terlebih pancaran microwave oleh oven ni, you punya lupa-lupa, ataupun you pening kepala, ataupun you ada masalah hormon. Orang perempuan tengok-tengok minggu tu macam huru-hara sikit, ataupun you jadi nervous, you jadi macam ni lah, ada masalah saraf. Kalau lama sangat kerja di tempat-tempat yang berkenaan tu, fertility, you punya kesuburan you terganggu. Kalau perempuan, kalau lelaki, immunity, senang demam, senang dapat infection, dan ujung-ujung ada orang kata pre-cancer. Kalau pergi check dengan doktor, dia check you ni macam dah ada ura-ura nak kena cancer dan sebagainya, maka you dah tinggi, yang ni memang ada masalah dengan oven you. Selain daripada tu, ini berita baik untuk mereka yang dah lama pakai microwave. Tak payahlah terlalu risau, cuma mulai malam ni you lebih-lebih berhati-hati sikit. Sebab apa? Saya nak beritahu kat you, penetrasi ataupun kemasukan microwave ni dalam makanan kita, kalau benda yang banyak berair lah dalam makanan kita tu, ataupun jenis-jenis sup dan sebagainya tu, dia boleh masuk sampai 4.5 cm. Dia punya depth dia, dalamnya dia punya kemasukan microwave ni, supaya dia boleh panaskan. Kalau daging ni biasa-biasa kita ambil steak katakan, dia cuma boleh masuk sekitar 1.7 cm. Berarti kalau daging tu sampai 5 cm, dia tak lepas. Boleh faham tak? So you kena ada cara lain, mungkin potong daging tu bagi bawah pada 2 cm ke apa, sekurang-kurangnya dia boleh panaskan atau masakkan daging tu. Kalau tidak, nanti you cuma masak 1.7 cm, lagi 3 atau 2 cm tak masak. Panas saja, tapi dia belum cukup tu orang kata masak. Boleh faham Jadi tuan-puan sekalian, saya mencadangkan you kalau boleh, ini dia jawapan dari sudut sains, macam mana nak selamatkan diri you kalau nak pakai microwave hari-hari. Okey, nombor 1, duduk di tepi microwave ni, kalau dekat dia punya pembuka dia, pintu dia tu, minimum kalau boleh you kena duduk lebih kurang 2 atau 3 kaki badan you, tetapi tempat pegang tangan, jari semua tu, lepas you tekan apa yang patut, tutup elok kan, dah tutup semua elok, baru tekan semua kan. Okey, pastikan jangan duduk lama-lama kat situ. Itu tujuan saya kata, kalau mana you nampak kat mana bocor tak bocor kan. Okey, nombor 1. Yang penting sekali, dia punya action dia, kalau terlepas apa-apa pun, dia dalam 2 inci luar daripada microwave tu yang paling efektif dia punya wave dia. So kalau you keluar daripada sekaki 2 tu, kira dah cantik lah kan. So siapa yang tunggu depan cermin tu? Ada juga ke yang tunggu? Saya perasan lah, sebahagian daripada kita ni suka tengok benda tu pusing. Tengok gulai you, tengok nasi yang dah masak. Lagi satu, masak, reheat, apa-apa pun dalam bahasa microwave ni dibenarkan cuma sekali je. Jangan nak reheat lagi lebih daripada sekali. Saya ulang, jangan masak ulang kali lebih daripada sekali kalau nak reheat dalam microwave. Selalu kan kita reheat, tahu tak? Kalau agak sejuk lagi, mak dah masak, atuk dah masak, tahu tak? Kita ni jenis modern, very fast. Sejuk lah mak. Okey, sejuk lah mak, you ambil tu, you bubuh. Padahal mak dah reheat tadi, dah microwave pun untuk you, tapi you turun lambat sangat, dia sejuk balik, hang pergi bubuh lagi sekali, dah 2 kali out. That means makanan tu dah mula rosak. Kalau makan pun kenyang sahaja. Boleh faham? Boleh faham itu keburukan microwave. Dia boleh turunkan you punya zat sehinggakan 90% kalau 2-3 kali you reheat dia. Kalau tidak, dia sama standard je dengan masakan biasa, no problem. Cuma steam kadang-kadang lebih baik daripada microwave. Steam dikatakan kurang dia punya penurunan zat-zat makanan. So saya ulang lagi sekali, dasar tenaga yang keluar daripada microwave tu, dia sebenarnya lebih rendah daripada handphone. Kalau betul-betul semua tutup rapat semua, faham? Tetap ada dia punya microwave, tetap ada radiasi, tetapi
Takkanlah you tunggu, saya kata tadi 2 inci dekat dengan apa tu microwave tu kan. Dia dah kata 2 inci pertama tu yang paling kuat power dia. So you pergi 2 kaki, alhamdulillah. Lepas tu dah you confident, tinggalkan dia. You pergi buat kerja you lain, nanti dia dah teng sendiri. Kadang-kadang ada mesin tu jenis yang terbuka sendiri pun. Okey, tapi tak apa. Yang penting you jangan rapat. Satu. Nombor 2, soal sama ada makanan tu rosak tak rosak. Jawapan saya ialah tak rosak. Okey, sebab dah dibuat kajian oleh universiti-universiti yang berkenaan pun, bahkan WHO pun dah ada buat kajian ni, sampai ke WHO pun dah buat statement mengatakan kalau benda tu tak berkualiti mesinnya atau tidak dijaga standardnya, dia ada potensi mendapat kanser. Tu confirm. You jangan nak kata malam ni saya lepaskan tanpa syarat. Kita kena bersyarat. Lepas tu dari segi makanan pula jangan risau. Okey, takat-takat kita ikut dia punya arahan beberapa saat dia punya atau beberapa minit tu, no problem. You dah selamat daripada masalah. Bahkan ada kajian mengatakan dia lebih bagus pun daripada cara masak yang sampai bakar gentung. Jadi macam arang sampai terbakar lah kan. Tu makanan tu sebenarnya lebih teruk dan lebih membahayakan daripada microwave. Make sure jangan dibiarkan mesin you tak berputar atau dia punya tempat tu. Sebab apa? Kalau dia tak cukup putaran dia, tak cukup lama dia, ada bahagian-bahagian yang tak cukup masak nanti. Itu kelemahan microwave. Saya mengharapkan dapat jawapan yang jelas, iaitu microwave secara kesimpulannya anda masih lagi boleh pakai, tak payah buang. Tapi make sure yang oek yang you nampak dah, you kata tak apalah, dia longgak sikit je, jangan main. Sebab wave ni dia bukan longgak sikit banyak. Kalau yang you tak nampak pun dia boleh lepas. Jadi itu saja nasihat saya. Anda diharapkan semua dalam keadaan sihat walafiat. Saya ucapkan terima kasih kerana sudi support saya. Tolong tekan share, boleh tak? Yang mana orang baru tolong bagi tahu member semua, tolong follow. Sebab bila you follow, saya boleh bagi news ni dan topik-topik ni dengan lebih cepat kepada anda sekalian. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari pencabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu nanti, kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu. Kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey.